Keadaan ini berlaku apabila graduan yang mempunyai kelulusan yang tinggi tidak mampu menterjemahkan kemampuan yang ada di dalam dia orang punya degree, dia orang punya sijil. Apabila masuk dalam dunia pekerjaan, dia akan menurunkan nilai sesuatu institusi itu secara hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Kepada yang baru masuk tu, ini adalah Azenata Sport. Sebelum aku mulakan, jangan lupa please subscribe dan please tekan butang loceng untuk mendapat notification terkini daripada aku. Untuk video kali ini, aku nak membincangkan mengenai inflasi grade atau dalam bahasa Inggerisnya grade inflation. Grade inflation ni, kalau dalam pendidikan, bila kita jadi cikgu ataupun kita jadi pensyarah, dia adalah satu pemberian markah yang tidak seimbang. Satu trend yang mana pemberian markah tu dia tidak seiring dengan kualiti kerja yang diberikan oleh para pelajar. Keadaan ini memang merupakan masalah yang memang panas, bukan hanya berlaku kini, tapi sebenarnya perkara ini dah lama berlaku. Inflasi penggradean ni sebenarnya bukan hanya berlaku di negara kita saja, tetapi berlaku juga di negara-negara maju. Keadaan ini berlaku apabila graduan yang mempunyai kelulusan yang tinggi tidak mampu menterjemahkan kemampuan yang ada di dalam dia orang punya degree, dia orang punya sijil. Apabila masuk dalam dunia pekerjaan, tahap grade inflation ni adalah mengejutkan. Tetapi sebenarnya bukan negara kita saja yang terlibat. Kalau kita tengok negara-negara maju, universiti-universiti yang berada di negara maju juga terlibat dalam grade inflation ni. Sebagai contoh, Universiti Harvard. Kalau Universiti Harvard pada tahun 1992, 91 lulusan sarjana muda mereka mendapat rata-rata B- ke atas, B- ke atas dalam dia orang punya subjek. Pada tahun 1993, 86.3% pelajar dia mempunyai grade kepujian, manakala di Stanford University hanya 6% saja lulusan mereka yang mendapat grade C. Universiti Stanford juga tidak membenarkan pelajar mereka diberikan grade F di Mankato State University. Peratusan pelajar mereka yang lulus dalam kepujian adalah sekitar 25%. Kita perlu tahu maksud grade inflation ni sebelum kita berbincang dengan lebih jauh. Definisi yang jelas ialah corak grade pelajar ni dia berubah-ubah, dia tidak constant, dia tidak tetap mengikut masa. Kalau kita tengok mana-mana universiti, mana-mana college, dia ada certain grade kan. Contohlah A berapa ke berapa, B berapa ke berapa. Tetapi apabila grade inflation ni berlaku, sepatutnya student tu dapat grade B ke ataupun B-, tetapi dia beri grade yang lebih daripada itu. Kenapa perkara ini berlaku? Orang katakan, oh, orang yang dapat 3 pointer dulu tak sama dengan orang yang dapat 3 pointer sekarang. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Yang pertama, tekanan institusi untuk mengekalkan bilangan pelajar. Cara termudah untuk mengekalkan bilangan pendaftaran pelajar adalah dengan mengekalkan pelajar di kampus. Jika institusi tersebut memberi markah yang tinggi kepada para pelajar, ia akan meningkatkan status pengekalan dan seterusnya menarik minat pelajar untuk kekal berada di situ. Yang kedua, meningkatkan perhatian dan kepekaan terhadap situasi krisis pelajar. Yang ketiga, grade tinggi ini diberikan untuk mendapat penilaian yang baik daripada pelajar. Apabila pensyarah ini mengajar, pelajar ni juga akan menilai pensyarah tersebut. Jadi, apabila pensyarah itu memberi markah yang tinggi kepada pelajar, of course lah student tu akan gembira. Bila student tu gembira, student tu akan memberi grade yang tinggi lah, memberi markah tinggi kepada tenaga pengajar tersebut. Jadi sebab itulah lecturer ni dia bagi markah tinggi dekat student, walaupun sebenarnya student tu tidak patut dapat markah tersebut, mungkin lebih rendah. Satu lagi kenapa markah yang tinggi diberi kepada pelajar yang menyebabkan grade inflation ni adalah sebenarnya ada tenaga pengajar ini ingin memberi motivasi kepada pelajar. Mungkin pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun mungkin pelajar-pelajar yang lemah, tetapi menunjukkan azam, menunjukkan usaha rajin untuk mencapai sesuatu tahap dalam keilmuan itu, walaupun kalau ikutkan dia punya kepandaian tu tidak seberapa, tetapi bila tenaga pengajar ni dia tengok usaha pelajar tu, tenaga pengajar tu akan memberi markah yang tinggi kepada pelajar mereka. Lagi sebab mengapa grade inflation ni berlaku adalah sikap pusat pengajian dan tenaga pengajar. Sebagai contoh, apabila tenaga pengajar tu memberi markah tinggi kepada pelajar dan pelajar tu memberi respon yang positif lah, sebab engkau bagi aku markah tinggi, jadi aku dengan timbal baliknya aku akan bagi feedback positif
terhadap tenaga pengajar tersebut. Secara tidak langsung pihak institusi akan melihat, oh, tenaga pengajar ni mengajar dengan bagus, dan ia juga memberi reflect kepada institusi itu yang menunjukkan bahawa institusi itu mempunyai tenaga pengajar yang bagus. Grade inflation ni sebenarnya memberi kesan penting, memberi implikasi yang besar, iaitu dia akan menurunkan nilai sesuatu institusi itu secara hakikatnya. Contoh, apabila sesebuah institusi itu menghasilkan ramai graduan yang mempunyai pointer yang tinggi sebagai contoh, okey, tetapi apabila di dunia pekerjaan dia tidak boleh perform, apabila dia tidak perform, jadi majikan akan reflect, okey, oh, institusi ini pointer je tinggi tapi tak boleh buat kerja. Jadi itu adalah salah satu kesan. Yang kedua ialah dia akan membuatkan majikan tidak percayalah dengan sijil yang dipersembahkan kepada mereka semasa interview ataupun semasa memohon kerja. Sebab itulah sekarang ni kebanyakan institusi ataupun tempat mengambil kerja ataupun majikan, dia tak tengok sangat degree. Ya, degree itu adalah salah satu kriteria, tetapi dia nak tengok pengalaman. Jadi pengalaman itu yang sebenarnya yang mengukur sejauh mana kompetennya calon untuk diambil bekerja tu, bukan hanya degree di atas kertas saja. Sebab kualitinya kadang-kadang majikan ni dia perlu, sebab majikan ni dia perlu mendapat staff yang boleh bekerja, ya, terutamanya majikan daripada agensi swasta. Jadi dia perlu lihat pengalaman juga, sebab degree ni tak menjamin apa-apa. Itulah kesan grade inflation. Yang ketiga ialah grade inflation ni dia memberi kesan kepada tenaga pengajar juga. Sebabnya apabila tenaga pengajar memberi markah yang murah, maksudnya senang je bagi markah tinggi kepada pelajar, memberi kesan kepada pensyarah tu sendiri. Mungkin pensyarah tu bila bagi markah tinggi, lepas tu apabila mendapat pujian daripada pihak institusi ataupun pihak manajemen institusi, pensyarah ataupun tenaga pengajar itu mungkin akan berada di dalam zon selesa dan tidak akan berfikir untuk memajukan diri mereka. Aku rasa itulah saja video daripada aku. Apa yang penting ialah sebenarnya grade inflation ni sebenarnya dah lama berlaku, okey, tetapi benda ni berlaku secara tidak, orang pun tak sedar. Dia kadang-kadang dia seolah-olah dah menjadi budaya dalam kehidupan tenaga pengajar ni. Di mana-mana institusi kadang-kadang kita pun rasa, oh, kita bagi markah kesian sebagai contoh, bagi markah kesian, ataupun mungkin sebab nak jaga nama, ataupun mungkin tidak mahu dipersoalkan. Okay, sebab kalau ada student fail, pensyarah kena jawab. Apabila kalau ada student tak hantar assignment, pensyarah kena kejar. Pensyarah kena jawab kenapa student tak hantar assignment. Pensyarah pula di soal jawab kenapa tidak berusaha untuk membantu pelajar menghantar assignment. Walhal sebagai mahasiswa di pusat pengajian tinggi, pelajar seharusnya bersikap lebih matang, bersikap seperti orang dewasa, mempunyai tanggungjawab sebagai, memikul tanggungjawab sebagai mahasiswa yang bertanggungjawab menghantar tugasan pada masa yang ditetapkan, kan hanya diam saja. Sebab apabila pelajar tidak hantar assignment, tugasan, dan pensyarah, of course lah pensyarah akan bagi markah kosong kalau student tak hantar assignment, kan. Tetapi pihak pensyarah juga akan dipersoalkan, akan ditanya kenapa tidak menghubungi pelajar tersebut, kenapa tidak berusaha untuk memastikan pelajar tersebut menghantar. Dan kalau ada pun hak institusi ataupun pihak-pihak ini dia tidak percaya kepada pensyarah, dengan kata lain minta bukti lah, minta rakaman lah dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan grade inflation ni. Saya harap korang dapat hadam dan memahamilah isu yang aku bincangkan. Taklah, ini lebih kepada santai-santai, ya. Okey, jadi itu saja video daripada aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa please subscribe, please like, please share, please comment, dan please ketik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Setakat ini saja. Assalamualaikum. Terima kasih dan bye bye.